Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini kita bersama dengan kitab kisah-kisah ghaib daripada hadis-hadis yang sahih. Dan kita hari ini pada kisah yang ke-50 ya. Dalam kitab kita ni ada 51 hadis atau 51 kisah ya. Jadi insyaAllah hari ini kita selesailah baca kitab ni ya. Kitab berkenaan dengan kisah-kisah ghaib, hadis sahih. Tajuk dia yang ke-50, maknanya dua orang pengembala yang meneriaki kambingnya, lalu keduanya melihat kambingnya menjadi liar. Tajuk dia itulah. Jadi tengok dia punya mukadimah dan pengantar, dia kata kejadian yang dicirikan dalam hadis ini akan terjadi di akhir zaman. Pada masa itu setiap warga Madinah pergi meninggalkan kota mereka. Ketika pasar-pasar mereka tengah ramai oleh pembeli, pepohonan mereka berbuah dan rumah-rumah mereka telah berdiri bagus, cantik, ya, dah direnovasi dan sebagainya. Tapi mereka tinggalkan kota Madinah itu. Dengan sebab apa? Tentu ada satu sebab yang menyebabkan mereka keluar daripada kota Madinah itu. Tapi hadis nak menjelaskan bahawa orang-orang Islam dah habis dah, tak ada dah. Ini semua tinggal orang yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni diusir dan dikumpulkan di satu tempat ya. Di akhir zaman nantilah. Mana orang beriman dah tak ada, orang beriman dah mati habis dah. Dan yang dulu kita baca tentang angin ya. Angin yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ya nyawa orang-orang yang beriman, sehingga kan kalau ada orang yang di dalam perut bumi ataupun dalam gua pun, dia akan dicari oleh angin tersebut dan dia akan menghidu angin itu dan dia akan matilah. Dia orang Islam dia akan mati dah. Contohnya di akhir zaman ni tak ada orang Islam lah, orang kafir dah ni, musyrikin. Baik, orang terakhir yang ikut berkumpul adalah dua orang pengembala yang kemudian mereka dapati kambing-kambing mereka telah menjadi buas. Baik, kita tengok dulu teks hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat la yaghshaha illa al-awafi yuridu awafa as-siba'i wat-tayri wa akhiru ma yuhsharu راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan meninggalkan Madinah. Ini kota Madinah yang sekarang ni lah, kan? Madinah Rasul itu ketika Madinah sudah sangat indah. Mana Madinah ni subur, kan, cantik, indah, kan? Jadi kamu akan tinggal ke Madinah dalam keadaan Madinah itu begitu keadaan dia. Tidak ada yang memasukinya melainkan al-awaf. Al-awaf ni adalah binatang-binatang pemangsa, dari jenis burung dan binatang buas. Nah, itu yang ada di Madinah. Haiwan-haiwan liar tadi kan, yang duduk di mimbar masjid dan sebagainya. Dalam masjid semua adalah haiwan liar. Tak ada manusia lagi dah. Semua dah keluar, tinggalkan Madinah. Orang terakhir yang dihimpun adalah dua pengembala dari Muzainah yang hendak menuju ke Madinah. Mereka ni baru nak pergi Madinah. Dia pun tak tahu pun bahawa orang Madinah ni dah keluar daripada Madinah, dah lari meninggalkan
kota Madinah. Jadi mereka keluar membawa ternakan mereka ke Madinah. Gitu. Mungkin untuk berniaga, berjual dan sebagainya haiwan ternakan tadi. Ya. Dan berteriak untuk kambing-kambing mereka. Kan? Jadi maknanya mereka kan menjerit-jerit ya, kambing. Bila kambing ada yang keluar daripada kumpulan dia, mereka akan menjerit panggil supaya kambing itu kembali dalam kumpulan. Kan? Dan perjalanan tadi. Tetapi mereka mendapati kambing mereka menjadi buas, tidak taat, tak patuh lagi. Kan? Berlari sana jadi liar. Jadi ketakutan kambing-kambing tadi. Sehingga ketika keduanya sampai di Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ni tempat di Madinah, tempat orang menghantar orang-orang musafir kan. Tempat mana hujung Madinah lah, tempat menghantar orang nak pergi musafir. Jadi mereka akan berjalan dengan orang yang nak musafir sampai ke Saniyatul Wada' tu. Kan? Maknanya tempat perpisahan lah. Bukan tempat perpisahan tu. Nak pergi orang nak musafir, orang hantar kat situ. Kalau kita hantar kat airport macam tu lah. Okay. Jadi apabila mereka sampai di Saniyatul Wada', belum masuk Madinah lagi pun, kedua wajah mereka tersungkur. Maksud dia mereka mati, rebah, meninggal dunia di situ. Okay. Nah. Bismillah. Terlihat syarah hadis ni, apa dia nak cerita tentang syarah bagi hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya kepada kita tentang sebahagian pemandangan yang akan terjadi di masa dekat hari kiamat. Ini yang terakhir lah. Ini maksud dia dunia ni dah last lah ni. Tak ada lagi lah apa yang akan berlaku lepas ni. Ini hari kiamat last. Kan? Manusia terakhir ni. Jadi begitu. Pemandangan Nabi cerita dekat kita, mukjizat Nabi SAW, benda yang belum berlaku tapi kita telah diceritakan kepada kita. Ini dia keistimewaan umat Islam, keistimewaan kita je mana ya. Nabi SAW cerita kepada kita apa yang akan berlaku yang Nabi sendiri tak pernah lihat, tak pernah alami, dan kita pun tak pernah alami. Kita belum mengalaminya lagi. Dan mungkin kita tak sempat mengalami, kan? Kita tak tahu. Benda itu adalah rahsia Allah Jalla wa'ala, kan? Tidak ada siapa pun daripada makhluknya yang mengetahui, hatta malaikat yang terdekat pun tak tahu. Nabi SAW pun tak tahu bila akan terjadinya hari kehancuran alam tersebut. Ilmunya di sisi Allah Jalla wa'ala. Baik. Di antaranya adalah sebuah kejadian yang berkaitan dengan Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita berkenaan di Madinah tadi. Jadi kota Madinah tadi akhirnya akan menjadi satu kota yang cantik, yang indah, yang penduduk dia tadi maknanya kan mendirikan bangunan yang cantik, yang hebat-hebat kan. Mereka hidup dalam keadaan seronok lah, melimpah ruah rezeki. Jadi kota Madinah Munawwarah ditinggalkan oleh semua warganya. Mereka tinggalkan dalam keadaan rumah mereka, dalam keadaan rumah mereka tadi cantik, indah. Kebun-kebun mereka sangat menawan. Kebun yang menghasilkan buah-buah yang elok-elok, buah yang bagus-bagus tadi. Ya, mana tak ada buah-buah yang rosak dan sebagainya. Kebun cantik, subur. Mereka tinggalkan rumah yang cantik dan kebun yang subur. Pasar dan perdagangan telah banyak omsetnya. Maksudnya perdagangan, barang banyak di pasar. Barang yang segar-segar dan baik-baik di pasar tadi kan diperniagakan. Begitu. Banyak hasil dia. Tapi kota Madinah menjadi kosong, ditinggalkan oleh para penghuninya. Kita kalau tempat kita cantik, tempat kita indah, kita rasa nak tinggal tak? Tentu kita tak rasa untuk lari, untuk pergi meninggalkannya kerana tempat kita begitu selesa. Keadaan kita begitu selesa, semua yang kita nak tu ada di situ. Kenapa kita nak berhajat ke tempat yang lain? Okay? Kita fikir macam tu lah. Tapi di sini kota Madinah tu ditinggalkan kosong macam tu saja. Tak ada penghuni. Ketika itu bila tak ada penghuni daripada manusia di kota Madinah, maka ia menjadi sasaran lah, tempat tinggal bagi berbagai-bagai binatang, buas dan burung lah. Binatang-binatang buas dan burung ni tinggal di situ. Nah, semua yang masuk dan berkeliling di semua sisi kota itu. Maknanya, dia masuk dengan anjing, dengan apa, semua masuk keliling kota Madinah, dalam Madinah itu sendiri. Ya? Dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegah dan mengusirnya. Tak ada siapa yang nak boleh usir haiwan-haiwan buas daripada kota Madinah ini.
di akhir zaman. Cuba kita nak bayang macam mana keadaan manusia tak ada, kosong. Madinah itu kosong. Berbanding dengan hari ni kan yang penuh sesak orang, setiap masa ada manusia, setiap masa orang ramai pergi beribadah di Masjid Nabawi, ya kan, Masjid Nabi SAW tadi, ramai kan. Hatta kita pun teringin nak pergi, tapi tak mampu nak pergi, begitu. Semua orang teringin nak pergi, daripada kalangan orang-orang beriman, tapi ada yang dapat pergi dan ramai yang tak dapat pergi, begitu. Sekarang, tidak ada hadis yang menjelaskan kapan, bilakah persisnya waktu terjadi peristiwa semua warga Madinah meninggalkan kota mereka. Maknanya tak ada hadis yang sebut tahun bila, zaman bila, kan? Tak ada sebut. Cuma dia hadis beritahu bahawa dia akan berlaku. Ianya akan berlaku dan pasti berlaku, tetapi tak diketahui di zaman mana. Bila tahu tak diberitahu kepada kita lah. Gitu. Supaya kita ni tahu, supaya kita sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan menjaga iman dan akidah kita, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tidak diketahui pula sebab utama yang mendorong mereka secara serentak meninggalkannya. Tak diketahui. Huzaifah adalah salah seorang sahabat yang paling banyak tahu perkara peperangan yang terjadi di masa yang akan datang. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia ni diceritakan oleh Nabi SAW tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Ya, dia banyak tahulah. Dia paling banyak tahu. Akan tetapi dia tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Tahun ni dia tak tanya. Kalau dia tanya, maknanya sampailah ilmu kepada kita. Kan? Dia tak tanya. Dalam kitab sahih daripada Huzaifah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku tentang apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kata Huzaifah. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apa pun melainkan kutanyakan kepada beliau SAW. Semua benda ditanya kepada Nabi SAW. Hanya saja dalam hal ini aku tidak bertanya kepada beliau. Dia tak begitu sebab beliau tak tanya. Mungkin lupa ke apa kan. Jadi gitu. Allah mentakdirkan dia tidak bertanya. Tidak apa gerangan yang menyebabkan warga Madinah keluar daripada kota Madinah itu. Aku tak tanya, dia kata. Yang jelas bahawa sebabnya disebutkan dalam sebuah hadis. Di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru man yuhsyaru, dan manusia yang terakhir akan dikumpulkan, akan dihimpunkan, akan maknanya diusir ke tempat perhimpunan, ra'iyani min Muzainah, iaitu 2 orang penggembala kambing yang datang daripada Muzainah. Dia ni last 2 orang ni. Semua warga Madinah telah dikumpulkan sebelum kedua penggembala ini. Maknanya warga Madinah, penduduk dalam Madinah semuanya telah diusir keluar daripada, terusir keluar daripada Madinah ke satu tempat di mana mahsyar dunia, iaitu di Syam. Mahsyar dunia, tempat perhimpunan di dunia di Syam sana. Ini pun dihimpunkan seluruh manusia di merata dunia tadi berada di, supaya mereka berada di Syam, iaitu tempat perhimpunan dunia lah. Mahsyar dunia tadi, Syam. Baik. Sebab warga Madinah meninggalkan kota Madinah adalah kerana mereka dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan mereka? Iaitu api lah. Api yang disebutlah hadis nanti, dia keluar daripada lautan Eden tu kan. Dia akan mengusir manusia dari barat dan muka bumi. Dia akan mengusir manusia ke satu arah, iaitu ke Syam sana, supaya mereka berhimpun di sana dan berlakulah kehancuran alam. Jadi kita dah sebut tadi bahawa ketika ini orang-orang beriman dah tak ada akhirah. Beriman dah mati akhirah. Sebab kiamat tidak akan berlaku melainkan di atas jahat-jahat manusia, iaitu orang kafir lah. Baik. Kata Syekh di sini rahimahullah, pengumpulan ini bukanlah pengumpulan yang terjadi setelah kebangkitan daripada kubur. Mana ini bukan pengumpulan setelah mati. Ini perkumpulan sebelum berlaku kehancuran alam. Tetapi ini adalah pengumpulan lain yang terjadi sebelum kiamat tiba. Ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Satu tanda kiamat besar ni. Dan terakhirlah,
yang besar dan terakhir. Pengkumpulan ini telah disebut dalam sejumlah hadis, iaitu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakhruju narun." Nabi kata akan keluar api. Okey. Min Hadramaut, iaitu daripada wilayah Hadramaut, di mana di Yaman lah, Hadramaut. Atau min nahwi bahri Hadramaut, ataupun daripada sudut kan negeri Hadramaut di Yaman sana. Qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat, sebelum hari kehancuran. Tahsyurun nas, ataupun tuhsyarun nasu, dihimpunkan manusia. Ataupun tahsyurun nasa, dia akan menghimpunkan manusia. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kami kalau kami ada waktu itu, ketika itu? Qala alaikum bisyam, Nabi kata, kamu pergi ke negeri Syam. Okey, bergerak kamu ke negeri Syam. Rasulullah SAW juga menyebutkan 10 tanda-tanda tibanya hari kiamat, yang mana kiamat tidak akan terjadi hingga semua ini terjadi. Nabi kata ada 10 tanda kiamat dalam hadis ya. Maknanya tengok 10 tanda kiamat tu. Okey, kita sini. Keluar Al-Mahdi, kan di antara 10 tanda kiamat tu dia. Al-Mahdi. Kemudian turunnya Nabi Isa yang kedua. Okey, yang ketiganya dia kata di sini setelah turunnya yang kedua yang keluarnya Dajjal. Yang 10 tanda kiamat tu yang pertamanya keluar Mahdi, kemudian Dajjal, keluar Dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Okay, yang keempatnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelimanya berlaku gempa bumi yang dahsyat 3 kali ya, di semenanjung tanah Arab kan, dan di sebelah barat dan sebelah timur. Gempa bumi yang dahsyat itu peristiwa bumi menelan lah, dahsyat kan. Itu yang kelima kan, dalam surah yang kelima. Yang keenamnya keluarnya asap daripada perut bumi kan, asap tadi. Yang akan mematikan orang-orang beriman. Okey. Yang ketujuhnya terbit matahari daripada sebelah barat. Okey. Itu. Yang ke-8 keluarnya dabah. Kan? Dabah iaitu haiwan yang boleh bercakap dengan manusia lah. 9 iaitu api yang menghimpunkan manusia. Itu. Itulah dia 10-nya berlakunya tanda, itulah dia tanda kiamat lah, kehancuran alam tadi. Dia sebut 10 perkara yang tanda kiamat besar lah gitu. Okey, ini tanda-tanda besar. Baik. Jadi dia akan berlaku 10 tanda ya. 10 tanda. Dan Nabi SAW menyebut yang paling akhir sekali adalah api yang muncul daripada Yaman yang akan menggiring semua manusia agar kembali ke tempat berkumpul mereka, iaitu di Syam. Itu mahsyar dunia. Mahsyar dunia ni di Syam lah. Ini bukan mahsyar akhirat, mahsyar dunia. Kumpul semua manusia di situ, maka berlakulah kehancuran alam. Itu dia. Baik. Tengok ya. Surah tanda kiamat besar. 10 tanda dah sebut tadi kan. Kita masih sebut 9 je. Okey. Sekejap.
239. Oh, maknanya yang 10 tanda tu, 10 tanda kiamat besar tu, yang pertama pada dia kata di sini secara di antara keluarnya asap, Dajjal, Dabah, haiwan yang boleh bercakap dengan manusia yang Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 82, surah nombor 27 ayat 82. Itu Dabah yang bercakap dengan manusia tu. Yang keempatnya terbit matahari sebelah barat. Yang kelima turun Nabi Isa AS. Yang keenam keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang 7, 8, 9 berlaku gempa bumi di timur. Yang ke-8 di barat. Yang ke-9 di semenanjung tanah Arab. Dan 10-nya keluar api daripada lautan Eden yang mengusir manusia ke mahsyar mereka. Ini yang disebut 10 tanda besar kiamat, 10 tanda besar kiamat. Okay. Kita lihat sekalipun buka surat 415 sambung, sekalipun api ini pertama kali muncul daripada laut Hadramaut di Yaman sana, akan tetapi ia menyebar ke seluruh negeri dan menghimpun seluruh makhluk hidup. Dihimpunkan, dia api kan. Siapa yang tak jalan dia bakar lah gitu. Tapi dia bukan laju lah, dia jalan macam seperti unta yang jalan slow tu. Dia modak tu kan. Sempatlah orang nak jalan lari semua, tak boleh tunggu slow, api kan. Dia membakar. Akan tetapi menyebar ke seluruh negeri dan menghimpun seluruh makhluk hidup. Dia muncul dari satu tempat di dekat kota Madinah. Lalu menghimpun seluruh warga kota Madinah dan semua orang yang ada di arahnya. Mana di timur terbit sampai di kota Madinah api tadi. Orang tengok api, orang tak tunggu lah. Semua orang lari lah. Semua melarikan diri keluar daripada kota Madinah. Dan semua orang yang berada di arahnya, semua lari. Sebab tu Madinah tu kosong. Kemudian dalam Musnad Ahmad dengan isnad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, yushiku an takhruja narun min habsi sailin. Nabi kata hampirlah akan muncul api daripada habsi sail. Habsi sail ni apa? Habsi sail ni nama tempat lah. Al-mawdi' alladhi yajtami'u fi as-sail. Tempat mana yang berhimpun padanya air terjun. Aliran sungai semua berhimpun di situ. Air sungai semua berhimpun di situ. Ni laut Eden lah ni. Wa yujadu minhu fil madinati mawdi'un fi harrati Bani Salim. Dan di antaranya didapati juga tempat ni di Madinah. Tempat berhimpun pertemuan air kan, tempat pertemuan air di Madinah, di tempat di perkampungan Bani Salim di situ. Jadi situ akan keluar juga api lah. Tasiru sayra bati'atil ibil. Dia api ni dia bergerak seperti mana unta yang paling lambat bergerak. Dipergerakkan api itu mengusir manusia tadi, dia pergerakan dia sangat tak laju lah, tak cepat, dia lambat. Seperti mana unta yang bergerak tadi kan. Unta bergerak slow. Itu dia bergerak tadi. Sempatlah orang nak larinya. Okey. Tasirun nahar, ia bergerak pada waktu pagi. Api ini berjalan pada waktu siang. Tasirun nahar, dia berjalan pada waktu siang. Wa tuqimul lail, dan dia berhenti pada waktu malam. Waktu malam dia berhenti. Sebenarnya orang sempat tidur lah, letih orang tidur lah, dia pun berhenti juga, dia tak berjalan. Siang esok dia gerak balik, orang pun kena bergerak juga. Jalan tu. Bila malam dia pun berhenti, orang pun berhenti berehat. Macam itulah. Sehinggalah mereka sampai di Syam sana.
Okey, wa taghdu wa taruhu. Dia akan berjalan pada waktu pagi, akan berjalan pada waktu petang. Mesti salah. Ghadat yuqalu, dikatakan ghadatin naru ayyuhan nas. Api dah mula bergerak hai sekalian manusia. Faruhu. Cepat berjalan. Kan, man adrakathu akalathu. Siapa yang jatuh tak sempat lari, tak larat lari, maka akan terbakar, akan dimakan oleh api tersebut. Api akan bakar dia lah. Kalau siapa yang tak larat, jalan tak lagi dah, tak boleh dah, tak boleh pergi dah. Biarlah, nak mati-mati lah. Dia pun tersadai kat situ, maka api pun jalan sampai kepada dia, api tu akan bakar dia lah. Dia akan dimakan oleh api tersebut. Itu maksudnya. Baik. Dalam hadis tersebut ada dua pengembala yang datang dari daerah dekat kota Madinah. Mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di kalangan orang banyak pada hari itu. Mereka ni tak tahu apa. Mereka datang daripada Muzainah, tapi tak tahu apa yang berlaku. Mereka dua orang ni tinggal. Orang lain semua dah pergi dah. Dah bergerak pergi dah. Okay. Mereka tak tahu. Ketika keduanya sedang menuju Madinah, mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para pengembala. Kan? Di dalam perjalanan menuju Madinah, so dia bawa kambing mereka kan. Jadi kalau ada kambing-kambing yang tak ikut kumpulan tadi, dia akan jerit lah. Panggil kambing tadi kan. Begitu. Iaitu berterak keras ke arah kambing-kambing mereka jika ada seekor kambing atau sekelompok kambing yang menyimpang daripada kelompoknya. Dia akan berjerit lah, panggil kan. Demikian juga untuk mempercepat perjalanan kambing mereka. Nak segera cepat, dia pun cekah, jerit-jerit kan. Namun secara tiba-tiba, kambing-kambingnya berubah menjadi liar dan tidak taat kepada tuannya sebagaimana sebelumnya. Kambing-kambing itu melarikan diri ke seluruh penjuru. Terlihat bahawa semua jenis binatang lainnya juga menjadi berperilaku sedemikian rupa ketika itu. Kedua pengembala berjalan sampai ke Thaniyatul Wada'. Dia pun berjalan sampai di Thaniyatul Wada', nama tempat tadi lah. Iaitu suatu tempat yang berjarak tidak jauh daripada kota Madinah, hingga sampai di situ keduanya pun jatuh tersungkur di atas wajahnya, maksudnya meninggal dunia lah. Sampai itu mereka dua orang pun jatuh meninggal dunia, matilah. Gitu. Jelas bagi saya, wallahu a'lam, kata Syekh sini, bahawa hari di mana kambing-kambing menjadi liar tersebut dalam kisah ini adalah hari yang dimaksud oleh hadis yang lain tentang serigala-serigala yang berbicara dengan pengembala ketika kambing selamat darinya. Nanti dia ada akhir zaman, ada ni maknanya serigala boleh sembang dengan penjaga kambing pula. Kan? Dia pergi tangkap kambing tu, kemudian pengembala datang ambil balik. Kan? Dia bercakap dengan apa pengembala tadi, dia boleh bercakap. Akhir zaman kan. Okey, hadis tersebut dalam kedua kitab sahih dari riwayat Abu Hurairah dan Sahih Bukhari Muslim lah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ra'in fi ghanamihi, ada alaihi dhi'bu fa akhadha minha syatan, fa talabahu ar-ra'i hatta istanqadhaha minhu, faltafatat ilaihi dhi'bu فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري." Ketika seorang pengembala berada di sekitar kambingnya, tiba-tiba seekor serigala menyerangnya. Serang sekawanan kambing dia tadi kan. Dia berhasil menangkap seekor kambing. Serigala tadi berhasil menangkap seekor kambing sehingga pengembala memintanya dan berhasil. Memintanya maksudnya mengejar lah. Pengembala tu tengok serigala tu ambil kambing dia kejar. Dia kejar-kejar dapat balik lah kambing dia. Daripada serigala itu, maka seekor serigala itu menoleh kepadanya lalu berkata, ini benda yang akan berlaku di akhir zaman. Datang boleh bercakap. Boleh dialog. Kan? Dan lalu berkata kepadanya, siapa yang menguasai hari binatang buas, maka hari itu tidak ada pengembala kambing selain pada aku. Maksudnya, kan, tak ada siapa lagi yang akan menguasai binatang buas masa hari itu. Manusia biar mati dah. Kan? Jadi akulah tuan kambing waktu tu. Akulah tuan punya
kambing waktu tu. Sebab apa, semua manusia dah tak ada, tinggal kambing dia. Baik, apa dia ibrah, pengajaran dan faedah dan hukum-hukum yang dapat diistinbatkan daripada hadis ini? Baik, yang pertamanya, hijrahnya warga Madinah daripada kota Madinah di akhir zaman kelak, setelah dekat dengan terjadinya hari kiamat. Mana dekat-dekat nak kiamat ni, orang Madinah keluar habis dari kota Madinah. Yang kita duk tengok Madinah ni penuh dengan orang sekarang kan. Dan kita pun rasa seronok nak pergi situ kalau boleh nak pergi selalu. Tapi kita tidak ada kemampuan, sama ada dari sudut kewangan ke, dari sudut apa ke, kita tak mampu kan. Jadi begitu, seronok nak pergi beribadat di Masjid Nabi SAW. Kita rindu nak pergi. Dah lama dah kita tak pergi kan. Kalau yang dapat orang pergi tu, seronok sungguhlah mereka. Kelebihan itu Allah berikan kepada mereka dan kita belum sampai masa kita untuk pergi di sana lagi. Ya. Jadi waktu tu di akhir zaman tu, mana warga Madinah ni semua lah lari keluar meninggalkan kota Madinah. Tak ada siapa lagi dalam tu, kosong. Yang adanya hanya bangunan-bangunan tegak yang kukuh terbina, bangunan-bangunan yang indah tadi kan, kemudian kebun-kebun kurma yang cantik, yang buah hasil mahsul dia, buah dia masa elok di pokok dia tadi. Kan, tak ada siapa nak ambil, tak ada siapa nak kacau. Kan? Kebun-kebun anggur dan sebagainya. Jadi dia keluar setelah dekat dengan terjadinya kiamat. Ketika itu terjadi nanti, maka tempat binatang buas dan burung ganas adalah Madinah. Jadi semua haiwan-haiwan buas, serigala, singa, harimau dan sebagainya tadi, dia akan menduduki di kota Madinah. Kota Madinah di tempat tinggal dia. Segala bilik-bilik hotel tu dia punya lah. Dan duduk pada tempat dia dia suka. Orang tak, manusia dah tak ada lah. Gitu. Yang keduanya disebutkan orang yang terakhir dihimpun daripada arah Madinah hingga ke tempat berkumpul orang banyak adalah negeri Syam. Keduanya adalah dua orang pengembala daripada Muzainah. Dua orang pengembala daripada Muzainah. Dia paling last lah. Semua binatang jinak menjadi binatang liar sesaat sebelum terjadinya kiamat. Kan kambing ni jinak kan? Jadi lepas tu dia akan jadi liar balik sebelum terjadinya kehancuran alam. Maka semua kambing kedua pengembala menjadi sangat liar dan buas. Tidak lagi taat kepada Tuhan dia. Gitu. Inilah dia hadis yang ke-50 dan pengajaran dia sekali lah. Kemudian hadis yang ke-51. Baik, dia kata di sini, kiamat sedang terjadi, hari kehancuran ini sedang berlaku dan seseorang telah mengangkat suapan ke mulutnya namun tidak sempat sampai ke mulutnya. Dia nak masukkan suap dia ke dalam mulut dia, tak sempat, suap lagi dah hancurnya alam ni, dia pun dah mati. Baik. Kita lihat pengantar dulu. Hadis ini menggambarkan pemandangan manusia di saat terjadinya kiamat, di mana kehidupan mereka semuanya tergantung pada satu saat saja. Itu dia. Masa tu ya. Kehidupan kita last macam mana? Tengah minum ke, tengah makan ke, tengah apa ke? Di mana tak seorang pun yang dapat menyempurnakan pekerjaannya yang sedang dia lakukan ketika kiamat itu terjadi. Tak ada habis siap kerja pun, tak ada rehat pun, tengah bekerja, kita berlaku kehancuran. Kita teks hadis ni, apa dia teks kata hadis ni? Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La taquman as-sa'atu, pasti akan berlaku kiamat." Lam dah apa taukid dah, nun taukid lagi dah. Sungguhnya pasti akan berlaku hari kiamat. Tak boleh lagi dah. Wa qad nashara rajulani, yang mana kedua orang laki-laki mereka membentangkan kain yang mereka nak jual, kain yang nak dijual tadi. Taubahuma, kan? Bainahuma. So mereka bentangkan kain. Ini yang nak beli, yang nak jual, yang nak beli, yang nak jual dia bentangkan kain dia. Jadi orang yang nak jual yang nak jual tu bentangkan kain dia, yang nak beli tu dia tengok belek-belek kain dia tadi lah. Wala yatiwanihi, dan mereka tidak sempat pun melipatkannya kembali, tak sempat lipat balik pun. Kan? Tiba-tiba berlaku kiamat terus. Wala taqumanna sa'atu, dan berlakunya kiamat, pasti akan berlakunya kiamat. Wa qad insarafa ar-rajulu bilabanin liqhatihi falyat'amuhu, dan sungguhnya seorang laki-laki dia pergi memerah susu unta dia untuk dia minum, tak sempat pun dia nak minum susu unta tadi, maka kiamat pun terjadi. Wala taqumanna sa'atu wa huwa yulitu hawdahu fala yasqi fihi, maknanya akan berlaku kiamat ketika seorang lelaki sedang membaguskan periginya. Maksud dia sedang cantikkan perigi dia untuk ambil air tadi. Maka dia tak sempat pun nak ambil air minum daripada perigi tersebut, berlakunya hari kiamat. Wala taqumanna as-sa'atu, pasti akan berlaku kiamat. Wa qad rafa'a ahadukum, ketika seorang kamu dia ambil makanan nak masukkan ke dalam mulut dia. Kan, fala yat'amuha, tak sempat pun nak masuk makanan dalam mulut, berlakulah hari kehancuran alam. Hari kehancuran alam ni hari kiamat lah. Gitu. Jadi mana apa yang kita nak buat tak sempat kita nak buat lah. Gitu. Kalau niat nak buat baik tak sempat buat baik, nak buat jahat pun tak sempat nak buat jahat. Tapi kalau dah niat buat jahat, dia akan dapat dosa lah. Niat buat baik dapat pahala. Gitu. Baik. Lihat syarah kepada hadis ini, hadis yang terakhir lah. Ni hadis yang terakhir dalam kitab ni. Okey. Syarah bagi hadis. Kiamat datang secara tiba-tiba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 55. Surah Al-Hajj ayat 55. Okay. Al-Hajj. Saya tengok Al-Quran sekejap. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم مقيم. Okay. Surah nombor 22. Surah nombor 22 itu surah Al-Hajj. Ayat 55 lah ni ayat dia. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم مقيم. عذاب يوم مقيم. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Jadi kiamat itu datang secara tiba-tiba. Sebab itu dikatakan bahawa kematian itu adalah kiamat kecil.
kan? Qiyamatus sughra, itu kematian lah, kan? Kematian. Kiamat besar ni lah kehancuran alam. Okey, ia datang dengan sangat cepat. Kiamat ni berlaku dengan sangat cepat, semena-mena berlaku dia tadi. Kan? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qamar ayat 50. Surah Al-Qamar. Sekejap saya nak buka surah Al-Qamar tengok. Okey, surah Ibrahim Hijr, surah Maryam, Luqman, surah Ahzab, Dukhan Al-Jathiyah, Muhammad, Hujurat, Qaf, Zariyat. Surah nombor 54. Surah nombor 4 ayat 50. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Kalamhim bil basar. Ya. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata, maka berlakulah kehancuran alam. Itu dia. Kiamat akan terjadi ketika manusia lalai kepadanya. Manusia lalai, tak tahu kan. Orang kafir ni tak beriman dah. Tak percaya pun hari kehancuran alam. Dia pun tak percaya pun. Dia pengen hidup di bawah macam tu kan. Dia beringat dunia ni akan kekal. Cumanya hanya yang mengganti kehidupan tu adalah generasi yang datang selepas mereka, generasi lepas tu kan. Jadi mereka ingat dunia ni macam tu. Dia pun lalai. Orang kafir tak beriman kan. Gitu. Mereka menyebar ke seluruh bumi. Masa berjalan di atas muka bumi dia untuk cari kehidupan. Kan? Tak beriman kepada Allah. Tak kira mana ada orang beriman kepada Allah dah. Di hari kiamat ni. Okey. Sebahagian mereka ada yang sedang melakukan aktivitas jual beli di pasar. Yang lainnya ada yang sedang bercucuk tanam, berkebun kan. Itu dia, berladang. Dan yang lain dia sedang dalam perjalanan, pergi makan angin, berehlah, bersukaria kan. Melawat sana, melawat sini, ya. Berseronok kan. Pergi bermain-main salji, di tempat yang ada salji, pergi ke tempat-tempat cantik yang bermusim bunga kan. Ini dia. Sedang bersukaria, sedang dalam perjalanan, sedang bersukaria, sedang tidur, sedang bertemasya, sedang bermain-main dan lain-lain. Melakukan aktiviti harian mereka ikut kehendak hati apa yang mereka nak buat. Tiba-tiba terdengar teriakan suara yang datang secara tak terduga. Hari kehancuran tadi. Teriakan suara itu menyebabkan mereka tewas seketika. Maknanya mati habis semua. Dua orang yang sedang bertransaksi jual beli pakaian tidak sempat menyelesaikan jual beli pakaian dan melipatnya. Mati habis. Okay? Orang yang membawa air susu untanya tidak sempat meminum apa yang telah dia perah tadinya. Tak sempat pun. Okay? Tak sempat minum pun. Tidak juga orang yang mengangkat suapan nasinya tidak sempat menyampaikan ke mulut nak bubuh makanan dalam mulut. Tak sempat nak makan pun. Mati, hancur. Kiamat tadi. Demikian juga orang telah membaguskan bak air minumnya. Kan? Maksud dia bak ni perigi lah. Perigi dia sedang repair perigi dia bagi cantik. Supaya senang ambil air dan sebagainya. Dia sedang bersihkan lumpur-lumpur perigi tu kan. Dia tak sempat nak minum pun air perigi tersebut. Dia mati. Kan? Berlaku kehancuran alam. Contoh-contoh yang datang daripada Rasulullah SAW. Ya. Dapat kamu ambil hal-hal yang menyerupainya. Banyaklah. Di antara dia kata orang yang menyisir rambutnya tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan yang menyisir rambut. Tengah sikat rambut tadi kan. Nak siap-siapkan, nak cantikkan rambut dia tadi. Dia tak sempat pun. Orang yang sedang mengenakan busana pakaian tidak bisa menyempurnakan pemakaiannya. Tak sempat sarung baju pun. Gitu. Orang memukul musuhnya tidak bisa lagi menyempurnakan pukulannya. Dia nak pukul musuh, nak pukul lagi. Tak sempat pun. Kan? Wanita yang sedang melahirkan bayinya tidak bisa menyempurnakan kelahirannya. Kiamat, hancur, mati. Demikian juga wanita yang sedang menyapu rumahnya tidak sempat menyelesaikan kegiatan menyapu rumahnya. Allahu Akbar. Ini dia hari kiamat tadi kan. Mereka yang sedang berdagang di pasar
terhenti semua pekerjaan mereka dengan segala macam dan jenisnya. Yang sedang berniaga tak sempat nak selesaikan perniagaan, berniaga macam-macam ni kan, jual macam-macam ni, sehingga mereka tidak sempat menyempurnakannya. Itulah kiamat yang datang dengan tiba-tiba dalam kecepatan yang luar biasa, menimpa semua manusia di mana pun mereka berada dan di mana pun mereka berdiam, sehingga mereka binasa, laksana kebinasaan satu orang sahaja. Maknanya mati satu nyawa, mati dalam keadaan sekaligus mati semua. Itulah dia kan, penyudah kehidupan, dan akan menyebabkan datangnya kehidupan yang baru, yang kita ni akan terbahagi kepada dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri, yang kehidupannya itu tentulah kehidupan yang selama-lamanya, sama ada kehidupan yang bahagia gembira ataupun kehidupan yang duka yang menyakitkan, kan? Itulah dia kehidupan yang pastilah, kan, bahawa kita ni akan kembali ke tempat asal kita, kan, sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maknanya mereka, dia kata sehingga mereka itulah kiamat yang datang dengan tiba-tiba dalam kecepatan yang luar biasa, menimpa semua manusia di mana pun mereka berada dan di mana pun mereka berdiam, sehingga mereka binasa laksana kebinasaan satu orang sahaja. Allah Maha Kuasa dengan perintahnya, tetapi kebanyakan orang tidak menyedarinya. Baik, berkenaan dengan ibrah, pengajaran atau faedah yang dapat diambil pada hadis ini atau hukum-hukumnya, yang betapa cepat kebinasaan manusia ketika terjadi hari kiamat. Masa tu menyesal tak ada guna dah, apa dah kan, tak ada lah. Sehingga seseorang yang mengangkat suapan makanan yang tidak sempat nak makan pun, tak sempat makan pun, pada manusia akan tetap ada hingga saat terjadinya kiamat. Maksudnya ceritanya, kehidupan manusia ni akan ada kesinambungan, dia akan berterusan, tetapi pegangan dan kepercayaan itu semakin lama semakin menghilang, terhakislah. Pegangan agama, kepercayaan dalam Islam, berakidah dengan akidah Islam tadi akan terhakis, kan, akan semakin terhakis, dan akhirnya mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan datuk nenek mereka itu orang yang beriman kepada Allah, kan. Jadi mereka mati dalam keadaan kafir. Nasallallahu al-afiyah, nasallallahu al-hidayah. Itulah dia. Jadi saya kata manusia ni pasti adalah sehingga hari berlakunya hari kehancuran alam, mereka saling bertransaksi, jual beli. Berlakulah jual beli kehidupan antara mereka tadi kan. Memelihara unta, berladang, bercucuk tanam, kan, minum susu unta, memberinya minum daripada telaga, makan, minum dan berpakaian, aktiviti kehidupan berlangsung sehingga sampai ke hari kiamat. Yang ketiganya, manusia lalai akan adanya kiamat di akhir zaman. Kebanyakan manusia betul lalai kan. Ramai yang tidak kenal agama dia, tak tahu macam mana beribadat, tidak kenal Tuhan dia. Kalau kebanyakan kita Islam pun Islam yang jenis keturunan, Islam yang jenis nama saja kan. Tapi hakikatnya keislaman itu dah tak ada dalam diri dia. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Kan macam baru ni yang heboh kan, kita tengok heboh kan, orang pergi pemimpin politik tertentu yang pergi kan, dan dia tu daripada Muslim, kalangan Muslim, pergi ke kuil dan sebagainya, melakukan itulah upacara lawatan hari perayaan orang kafir tadi kan, ya, sehingga menyebabkan tercabutnya akidah daripada diri dia. Dalam keadaan begitu, akidah dia dah tak ada dah, dah kosong dah daripada Islam, sehingga dia kena kembali mengucap balik dua kalimah syahadah. Itu kerana kejahilan yang amat sangat dalam agama. Ini bukan seorang dua yang macam ni kan, ramai di kalangan, kita kata terutamanya kalangan para pemimpin yang jahil tentang agama mereka, yang mereka tahu hanya dunia kan. Mereka tak fikir langsung pasal akhirat mereka. Tak pernah kita dengar mereka cerita tentang akhirat. Cerita hanya tentang dunia kan, berebut pangkat dan derajat dan kuasa. Itu yang menjadi matlamat mereka kan. Sanggup melakukan berbagai-bagai perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, semata-mata mereka nak sampai ke darjat keinginan, ke pangkat yang mereka inginkan. Tapi hakikatnya mereka telah membinasakan diri mereka sendirilah.
kan, dengan perbuatan yang mereka lakukan tadi. Kesusahan hidup di dunia dan di akhirat, kebencian dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan laknat daripada seluruh makhluk, kan, terhadap mereka. Begitu. Jadi amat maknanya sedih sekali lah, amat berduka citakan begitu. Orang Islam dia tak tahu tentang agama dia. Nasallallahu al-afiyah. Mohon keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dijauhkan daripada kejahilan dalam agama tadi kan. Kejahilan yang bertindih-tindih kan. Nauzubillah. Manusia lalai akan adanya kiamat di akhir zaman, maka dengan munculnya tanda-tanda yang besar berupa terbit matahari daripada tempat terbenamnya, terjadinya gerhana besar, kan? Gerhana besar maknanya ataupun gempa bumi yang dahsyatlah, khusufat as-salasah tadi, kan? Jadi perkataan gerhana ni sebenarnya saya rasa dia tersilap kot. Sebab apa? Sebab perkataan khusuf yang disebut dalam hadis tu maknanya khusufat as-salasah, kan? Gempa bumi dahsyat ataupun peristiwa bumi menelan. Kalau berlaku gerhana matahari, dia tidak memberi efek tentang kehancuran alam, kan? Gitu. Jadi al-khusuf ni maksud dia bumi menelan, macam itulah. Bumi hancur, mana berlaku gegaran, gempaan sehingga menyebabkan ramai orang yang matilah. Yang tinggalnya tak berapa kerak, tak ramai lah yang tinggalnya dunia tadi. Sikit yang tinggal, ramainya yang dah matikan gempa bumi. Sekali di sebelah barat, sekali di sebelah timur, dan sekali lagi di sebelah semenanjung tanah Arab, kan, menyebabkan ramai orang mati. Okey, munculnya binatang yang boleh bercakap-cakap dengan manusia, kan. Okey, maknanya dalam Al-Quran Allah telah sebut ya, surah apa ya? Sekejap, saya tengok dalam Al-Quran. Allah sebut tentang manusia, haiwan yang bercakap dengan manusia tadi, kan. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 82. Kan? Maaf, surah An-Namlu, surah Semut. Surah An-Namlu ayat 82. Kita tengok di sini, sebelah saya nak tengok. Okey. Surah An-Namlu ayat 82. Okey, surah nombor 27. Surah nombor 27 ayat 82. Maknanya Allah sebut dalam Quran ni. Allah kata wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, apa dia? Hari kiamat lah. Kiamat ni hari menghukum daripada Allah Ta'ala, untuk hukum orang yang baik dan untuk hukum orang yang jahat lah. Orang baik tak kena hukum lah, untuk hukum orang yang jahat, yang kafir tadi, kan. Kami keluarkan untuk mereka, maksudnya di akhir zaman ni lah, akhir dunia ni, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi. Jadi ulama khilaf lah apa binatang yang keluar dari bumi itu. Ada yang sebagian katakan yang keluar dari bumi itu adalah anak unta yang dibunuh oleh kaum Nabi Saleh. Kan unta yang unta Nabi Saleh yang dicabar oleh kaum dia, supaya Nabi Saleh keluar, kalau dia orang betul-betul seorang Nabi, keluarkanlah unta daripada batu itu. Maka Nabi Saleh pun berdoa supaya Allah Ta'ala keluarkan unta daripada batu itu. Maka keluar sungguh unta daripada batu itu, kan? Untuk dilihat oleh kaum Samud lah. Dan dia bersama dengan anak dia. Dan dia ada anak unta tadi. Jadi bila dia keluar tadi, dia pun membunuh unta tu, dan dikatakan bahawa anak unta dia tak sempat bunuh, anak tu lari masuk balik dalam batu tu. Dan dikatakan bahawa anak unta tu lah, anak dia akan keluar nanti, akan bercakap dengan manusia. Dia kata apa?
Dia akan bagi tahu pada manusia bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Bahawa mereka tidak yakin lagi dengan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bila di akhir zaman ni, belum berlaku lagi lah. Dan surah 27 ayat 82, ini surah An-Naml. Kan, itu masuk binatang kan, dan lain-lain. Jadi manusia selalu lalai hingga datang kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Itulah cerita dia kan. Kemudian yang keempatnya, kehidupan ini pasti berakhir sehingga semua hamba binasa dan alam semesta dihancurkan. Dia tidak ada putaran alam lah. Dunia ni dia tidak akan kembali lagi seperti mana adanya, dia akan pergi kepada tiada. Dah ni dia kehidupan hakikat kita hidup di atas muka bumi. Maka perbanyakkanlah segala amalan soleh, amalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dunia dan akhirat. Jadi itulah dia apa yang kita cerita berkenaan kisah-kisah ghaib ni kan. Kisah ghaib ni kalau sama ada ghaib yang nisbi atau ghaib yang hakiki lah. Ghaib yang nisbi ni maknanya ada di zaman kita tapi kita tak tahu benda tu berlaku. Kan? Ghaib yang hakiki ni benda yang akan datang yang dicerita oleh Nabi SAW yang kita tak tahu dia pasti akan berlaku, tu ghaib yang hakiki lah. Mana yang pasti kita kena beriman dengan kesemua perkara ghaib ini adalah dia daripada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia cerita dengan tanda-tanda kiamat yang kita dah baca tu kan. Adapun kalau kita tengok kan, berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, nak cerita kata kehancuran alam ni, yang kecil ni hampir semua dah berlaku dah. Kan? Di sana ada ulama yang dia sebut, dia susun atur makna tanda-tanda kiamat kecil ni ada beberapa perkara. Mungkin sebelum menghabisi masa ini, hari ini, di antara dia yang disebut oleh ulama maknanya tanda kiamat kecil itu adalah pertama perutusan Nabi SAW. Kan? Nabi utuskan. Yang kedua kematian Nabi SAW. Itu tanda kiamat kecil yang telah berlaku. Kemudian pembukaan Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis ni telah pun berlaku. Kan? Kemudian ta'un di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, ta'un Amwas, ini dah berlaku. Kan? Kemudian tanda kiamat kecil lagi apa dia? Harta melimpah ruah. Kan? Dan orang tidak berhajat kepada sedekah. Kan? Orang dah mampu, dah ada kemampuan, cukup dah, kaya dah begitu. Kan? Ini maknanya di antara tanda kiamat kecil banyaklah. Kemudian zahirnya fitnah musibah kan. Di sebelah timur berlaku pertelingkahan, peperangan antara sahabat. Kemudian pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, kemudian berlaku perang Jamal, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Kemudian zahirnya kelompok Khawarij, berlakunya peperangan besar di Al-Harrah di zaman Yazid bin Muawiyah. Ramai yang terbunuh pada masa itu di kalangan tabi'in dan sahabat kan. Kemudian fitnah tentang pendapat fitnah Ahlul Kalam yang memaksa manusia untuk mengatakan Quran itu makhluk, kan, betul mengikuti sunnah-sunnah ataupun ajaran-ajaran umat terdahulu daripada Yahudi dan Nasrani. Zahirnya orang yang mendakwa kenabian, kan, maksudnya selepas tu keamanan berleluasa pun dia juga berlaku, keamanan pun tanda kiamat juga, kan. Tanda kiamat kecil ni, keluarnya api di tanah Hijaz, kan, berlaku peperangan dengan bangsa Turki, dengan bangsa Ajam, kan. Lepas tu hilangnya manusia yang amanah sudah tidak mengerti ambil berat, kemudian diangkatnya ilmu, zahirnya kejahilan, banyaknya pembantu penguasa daripada polis, kan. Ni kalau kita terjemah dalam bahasa kita, banyak polis jadi ramai, kan. Dia juga pembantu bodyguard kepada orang-orang yang jahat, zalim ni, kan, ramai. Kemudian berleluasanya zina berleluasa lah. Zina ni jadi perkara biasa. Kemudian riba pun jadi perkara biasa, kan. Lepas tu maknanya zahirnya alat-alat muzik dan penghalalan alat-alat muzik ni, kan. Sehingga kita lihat orang yang bergelar yang mengaku sebagai ustaz pun duk main muzik. Lepas tu muzik masuk dalam masjid. Ni tanda kiamat. Lepas tu ramai orang minum arak, yang menghalalkan arak tu, yang menukar nama arak jadi kepada nama lain, padahal dia arak juga. Kemudian lagi masjid dihiasi cantik. Ini tanda kiamat. Masjid dihiasi dengan cantik dan orang berbangga-bangga dengan masjid yang besar, yang indah, kan. Macam berlaku di Malaysia kita pun berbangga dengan masjid ni, masjid tu, kan.
Okay. Itu di antaranya lah. Kemudian membuat binaan yang tinggi-tinggi, kan? Ini apa yang saya sebut sekali lalu macam tu lah, kan? Sebab kita masih ada masa lagi. Kemudian wanita yang melahirkan tuannya, kan hari ni berlaku anak derhaka ramai kan. Anak derhaka ibu dia melahirkan dia, akhirnya dia memerintah ibu dia. Dia mengusir ibu dia membunuh ibu dia dan seterusnya. Kan begitulah dia sebaliknya. Ayah dia pun dia bunuh, ayah dia pun dia usir. Kemudian berlaku banyak pembunuhan. Ini tanda kiamat kecil. Kan? Kemudian masa jadi cepat kan, tanda kiamat kecil. Mana hari ni hari demi hari berlalu dengan begitu cepat kan. Semalam kemarin dulu dan tahun lepas cepat sangat berlaku. Hari ni tiba-tiba dah tengah hari, kemudian petang. Cepat sangat masa jadi. Dan kemudian maknanya dia panggil apa? Bentuk perniagaan menjadi mudah. Cara perniagaan menjadi mudah kan. Sekarang ni kita berniaga online je contohnya, atau perniagaan menjadi mudah. Dulu orang nak kena musafir. Kan, musafir berbatu-batu, beratus kilometer untuk menjual barang dagangan. Sekarang tak, sekarang kita ada Shopee, kita ada Lazada, kita ada apa kan. Beli barang kat Shopee, JNT main hantar kat rumah kan, beli hari ni besok sampai barang dan sebagainya. Jadi taqarrubul aswaq, maksud pasaran perniagaan menjadi mudah. Jadi dekat bagi kita kan. Kita nak makan mi, nak makan KFC ke apa, tak payah pergi kedai. Yang pakai order dia datang setengah jam dia pun sampai, ya. Dia tak perlu susah payah, kita tak perlu susah payah pergi beratur beli dan sebagainya. Kemudian zahirnya kesyirikan di kalangan umat ini tanda kiamat kecil. Ya. Kemudian berlakunya putus silaturahim, bergaduh adik-beradik dan dapat jiran-jiran yang tak baik ni kan. Yang maknanya kejiranan ni tak baguslah, bergaduh dan sebagainya masa muka antara jiran. Kan? Zahirnya fahsh zina. Kan? Kemudian orang tua-tua ni maknanya nak jadi muda, gitulah. Dah tua dah kan, pergi guna makeup sana, makeup sini, pakai apa, botok tak botok dan sebagainya, cucuk vitamin, tak kisahlah. Nak jadi jadi muda tadi. Wanita tua nak jadi muda, umur 50 nak nampak macam umur 20 tahun umpamanya, kan? Gitu. Kemudian berlakunya kebakhilan kan. Kebakhilan ni berleluasa lah, kedekut ni berleluasa, kan? Itu banyak harta dia pun kedekut lagi. Orang nak pinjam ke, orang nak minta ke, dia guna berbagai-bagai alasan tak nak bagi orang pinjam ke apa ke. Seterusnya umpama macam tu lah kan. Zahirnya banyaknya kebakhilan. Harta dah banyak dah, tapi masih nak kumpul lagi. Harta banyak dah, masih nak kumpul lagi. Harta dah banyak dah, masih nak kumpul. Begitu. Kemudian berlakunya banyak perniagaan, kasratul tijarah. Ini maksudnya bukan celaan, tapi nak cerita inilah dia akan berlaku. Ini yang dah berlaku sebagai tanda kiamat kecil. Kan? Jadi begitu. Kemudian berlakunya banyak gempa bumi lah. Gempa bumi banyak berlaku kan. Ini berlaku kan. Kemudian berlaku gempa bumi, kemudian berlaku manusia bertukar jadi makhluk, jadi menjadi haiwan dan sebagainya. Berlaku menuduh orang berzina tanpa bukti. Kemudian kematian para ulama. Orang ulama ni ramai yang meninggal, orang yang soleh ni banyak dah mati. Kan? Kemudian orang-orang bodoh jadi pemerintah, jadi ketua. Macam hari ni lah. Kan? Orang kaki rasuah. Dan sampai berpuluh-puluh kes rasuah. Kes amanah. Masih lagi orang anggap ni sebagai hero. Orang masih anggap sebagai pemimpin yang perlu dijaga, dihormati, diteruskan pelantikan dia. Kan? Sampai kes berpuluh-puluh kes pecah amanah kan. Kalau itulah dia berlaku. Yang berlaku di kalangan masyarakat manusia kan. Jadi orang yang betul dan amanah langsung tidak diambil peduli, bahkan dihilangkan begitu saja. Kan? Jadi kemudian ucapan selamat Assalamualaikum pada orang yang kita kenal saja. Orang kita yang kenal kita tak bagi ucap selamat dekat dia. Kan? Kemudian ilmu diambil daripada orang yang jahil ni, yang mengaku sebagai ustaz-ustaz ni kan, yang duk merapu ni, cerita kenaan dengan benda-benda mengarut yang boleh membawa kepada syirik pun diambil oleh orang. Lepas tu zahirnya wanita-wanita yang berpakaian tapi bertelanjangan, kan? Ini tanda kiamat kecil. Kemudian mendapat mimpi orang beriman yang benar kan. Itu. Kemudian di antara tanda kiamat pula banyak buku-buku yang telah ditulis, buku-buku ilmiah ni banyak ditulis dan tersebar di merata tempat, tapi tak ada faedah yang orang dapat. Orang tak baca buku pun, orang tak ambil faedah pun daripada buku tu kan. Banyak sangat buku-buku yang dijual kan. Banyak sangat. Kemudian
terdapat peringanan, maksudnya perbuatan meringankan tentang perkara-perkara sunnah yang digalakkan oleh Islam, kan? Begitu. Kemudian haiwan ternakan yang dibelah menjadi banyak, kan? Jadi banyak, kaya. Kemudian berlaku banyaknya penipuan, pendustaan. Kemudian tidak ada kepastian dalam menyebarkan berita-berita. Itu di antara tanda kiamat lah. Saya baca secara sekali lalu, kan? Kemudian banyaknya persaksian palsu dan penyembunyian persaksian yang benar. Kemudian nak contoh, ramainya komunitas, sedikitnya kaum lelaki. Ini realiti kan, atau dalam kelas kita pun mungkin ada seorang lelaki, dua orang lelaki, yang lain semua je kaum wanita. Ini hakikat. Ya. Kemudian berlakunya kematian yang mengejut. Ini antara tanda kiamat. Ya. Berlaku kematian mengejut. Kemudian manusia saling bertelingkah. Berlakunya pertelingkah antara manusia ni kan, selalu sangat. Kemudian tanah Arab, sebenarnya tanah Arab akan jadi kembali subur kan. Dia akan pergi jadi subur, menghijau. Dia akan dibuat saliran-saliran air, jadi cantik lah tanah Arab yang padang pasir tu jadi hijau. Sekarang berlaku kan, kita tengok. Itu. Kemudian berlaku hujan banyak tapi tanaman tidak tumbuh, tidak segar. Tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian nanti Sungai Furat dia akan menzahirkan gunung emas. Dalam Sungai Furat tu akan terbit gunung emas. Ya. Kemudian nanti haiwan buas, binatang buas akan dan batu-batu boleh bercakap dengan manusia. Benda binatang buas dan apa nama yang kita kata batu kayu boleh bercakap dengan manusia. Dan di akhir ada manusia yang bercita-cita untuk mati kerana apa? Kerana musibah berat yang menimpa dia berhasrat untuk dia mati. Berlaku pembunuhan diri, yang membunuh diri. Kemudian berlakunya ramainya bangsa Rom. Bangsa Rom ni orang barat lah kita kata, kan? Dan mereka berlaku peperangan di antara mereka dengan orang-orang Islam, dan mereka memerangi orang-orang Islam macam sekarang kan, wilayah Islam diperangi oleh Amerika kan, gitu. Kemudian pembukaan penaklukan Konstantinia, kan, berlaku dah dan akan berlaku lagi sekali lah di akhir zaman. Belum berlaku lagi. Yang hadis Nabi sebut tu, sebab baik tentera adalah tentera tu kan, maknanya belum berlaku lagi lah. Kemudian keluarnya bangsa Qahtani tadi. Kemudian berlaku peperangan dengan orang-orang Yahudi kan, sekarang berlaku kan, tingkah dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Madinah akan keluar daripada Madinah orang-orang yang tak baik ini, mereka akan lari keluar daripada Madinah. Kemudian seterusnya keluar angin yang akan mencabut nyawa manusia. Gitu. Kemudian istihlal Baitul Haram wa hadmul Ka'bah. Kemudian nanti akan berlakulah maknanya peruntuhan Kaabah. Di situ dah orang Islam tak ada, tinggal orang kafir je. Maka akan datang seorang dipanggil tu As-Sulqatain, dia akan meruntuhkan Kaabah, dia akan ambil segala apa yang ada di dalam Kaabah tadi daripada simpanan-simpanan yang ada di dalamnya. Inilah apa yang kita dapat ambil faedah, kita dapat tahu, kita dapat belajar, dan kita dapat mengetahuilah apa yang akan berlaku di akhir zaman yang diceritakan dengan penceritaan yang benar. Bukan cerita dongeng, bukan cerita rekaan, tapi diceritakan kepada kita sebagai persediaan kita untuk menghadapi hari akhir ini, kan? Sebab itu ada seorang yang tanya Nabi SAW, mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, bilakah kiamat? Maka Nabi SAW tanya dia, apa yang kau telah persiapkan dirimu untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Kan? Madza a'datta laha? Apa yang kau bersedia untuk menghadapi hari kiamat tadi? Jadi apa persediaan kita untuk menghadapi hari yang besar itu? Dan tentunya kita kata hari yang besar itu akan datang. Ya, hari yang besar sama ada hari kematian kita ataupun hari kehancuran alam. Jadi itulah dia maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan kepada kita istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam mengamalkan ilmu, dan istiqamah dalam menyampaikan ilmu, supaya kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebelum kita dijemput oleh Allah Taala untuk datang dan bangkit pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta kita, anak-anak kita tak dapat menolong kita, tak dapat membantu kita, kecuali masing-masing lah kita ni datang dengan bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati kita yang tenang, dengan akidah tauhid, tenang, dengan menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya. Jumpa Allah Ta'ala dengan hati yang qalbin salim, hati yang sejahtera. Sejahtera apa? Hati yang selamat daripada segala bentuk penyengutuan terhadap Allah Ta'ala, kan? Hati yang selamat daripada segala bentuk kedengkian terhadap manusia dan kebencian kepada manusia yang baik lah, benci kepada yang baik tu kan. Itu adalah penyakit hati lah. Itulah dia apa yang dapat kita kongsikan pada hari ini, dan kita pun telah menamatkan buku kita tu, kisah-kisah ghaib daripada hadis yang sahih, bihamdillahi wa biiznihi, dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita telah dapat menyelesaikan bacaan buku itu, dan semoga ia memberi manfaatlah kepada kita kan. Kita jadikan dia sebagai panduan kita untuk menghadapi hari-hari muka, hari-hari yang akan datang, dan supaya dalam keadaan kita ini sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita berada dalam keampunan daripadanya. Janganlah kita lupa untuk berzikir, berdoa dengan sungguh-sungguh lah kan, untuk keselamatan kita, sama ada keselamatan dunia ataupun keselamatan di akhirat, yang mana keselamatan di akhirat itulah yang lebih diutamakan. Jadi segala puji, segala puja dan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufiknya, petunjuknya, hidayahnya, dorongan daripadanya untuk kita melakukan segala amalan salih, segala amalan kebaikan. Dan dengan amalan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita, menutup segala dosa-dosa kita, dan Allah akan angkat derajat kita dengan derajat yang tinggi di sisinya di dunia dan juga di akhirat. Dan derajat yang tertinggi di akhirat adalah dalam syurga Al-Firdaus, yang dihajati, yang didambakan oleh setiap orang yang beriman, yang cintakan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, yang kita, bila kita berjumpa dengan dia, dia redha terhadap kita dan kita redha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia maknanya kita berusahalah, kan. Allah Taala beri kepada kita pilihan yang mana kita berhak memilih apa yang baik untuk kehidupan kita, kan, berpandukan ilmu yang sahih. Jadi bila ada ilmu yang sahih, dia akan menjana amalan yang salih. Ilmu yang sahih ataupun ilmu yang bermanfaat, dia akan menjana amalan yang salih. Jadi kedua-duanya itu adalah seiring, mesti seiring dan sejalan. Maknanya diumpamakan seperti sayap burung lah, kan. Kita tidak akan dapat terbang, tidak akan dapat bergerak ke hadapan, melainkan kita ni kena ada dua sayap ini, ilmu yang bermanfaat, kan, ataupun ilmu yang sahih dan juga amalan salih. Mesti ada dua benda ni. Kalau ada ilmu, tak ada amalan, maka kita diibaratkan seperti bangsa Yahudi lah, kan. Mereka mengetahui tetapi mereka tidak mengikuti pengetahuan mereka. Dan kalau kita beramal tanpa ilmu, kita seperti bangsa Nasrani yang menyekutukan Allah Ta'ala tadi, yang mereka itu jahil, kan. Mereka beramal tanpa ilmu, menuntut kecintaan Tuhan, tetapi mereka tidak berada di atas landasan. Dan itu adalah kesesatan dan kegelapan. Sesat di dunia dan gelap di dunia, begitu juga di akhirat. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam abadan abidin, selama-lamanya, tidak ada kesudahan bagi mereka. Itulah dia maknanya apa yang dapat kita kisahkan, apa yang kita baca, itulah diharapkan ia memberi manfaatlah kepada kita semua. Dan insya-Allah taala pada minggu depan kita akan beralih kepada buku baru pula, kitab baru, iaitu kitab Fawaidul Fawaid, ya, Fawaidul Fawaid, yang cerita berkenaan dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita, terutamanya dalam perkara akidah lah. Itu yang paling utama. InsyaAllah kita akan baca buku itu pada masa yang akan datang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
إلى اللقاء مع السلامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.